亲爱的姐妹们，平安！感谢上帝，我们又再一次在网上见面。让我们来唱一首诗歌，感谢赞美我们的上帝。Selamat sore, ibu-ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena Allah cinta. 因为上帝爱世人，爱是有所表现，爱是有行动的。上帝爱我们，上帝有什么表现呢？上帝有什么行动呢？诗歌告诉我们说，因为上帝爱世界上的人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。Kasih harus ada kenyataan, harus ada bukti yang konkret. Allah mengasihi, mencintai kita. Apa buktinya? Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena demikianlah Allah mengasihi dunia, mengasihi manusia, sehingga diberikannya anak yang tunggal, Yesus, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 因上帝爱世人, karena Allah cinta kepada manusia. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， puji Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami. 感谢你，因为你救赎了我们。 Bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. 为着你所给我们的救恩，感谢。 Bukan karena hebat kuatnya kami boleh berada di tempat ini, 我们不是因为厉害才能够在这里出现， tapi karena anugerah Tuhan yang melingkupi kami, 真的是因为你恩典的复辟， membuat kami boleh beribadah bersama-sama menghadap Allah. 让我们能够一起来朝见你。 Kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. 我们把这短短的时间交在你的手中， Kiranya Tuhan memberkati firman, pembacaan firman, dan juga uraian firman yang hamba-Mu akan sampaikan. 求主赐福你自己的言语。 Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap 我 syukur. 们祷告感恩，奉耶稣基督的名字， Amin.
Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. 姐妹们午安。 Ya, hari ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan 7. 今天我们要思想约翰福音第14章6节7节。 Satu bagian firman yang mungkin sering kita baca dan kita dengar. 我们不陌生的经文， Hari ini kita akan merenungkannya bersama-sama mengenai hal ini. 我们一同来思想约翰福音14章第6、第7两节。 Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." 耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。” Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. 你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。 Ibu-ibu sekalian, dewasa ini kalau kita mengikuti di media sosial, 最近在大众媒体里面， ada satu gerakan ajaran yang sebenarnya ajaran yang sudah usang yang dibangkitkan kembali. 最近在大众媒体出现了一种的教导，这是已经很久的，但是呢，他们又重新再一次把它挑起来。 Ajaran ini mengajarkan tentang keselamatan. 那么这个教导呢，是关于讲到救恩。 Dan mereka memberi nama Kristen progresif. 他们说这个是一个渐渐长进、渐渐进展的这个救恩。 Sejatinya ajaran ini bukanlah iman Kristen. 其实这不是基督教，不是基督徒的信仰。 Sebab itu kita harus waspada terhadap ajaran ini. 为这个缘故，我们也要特别留意。 Setidaknya mereka mengajarkan bahwa untuk masuk ke surga itu tidak harus melalui Yesus Kristus. 他们说要进到天堂，不一定要靠耶稣基督。 Jadi Yesus Kristus tidak menjadi satu jalan bagi kaum Kristen progresif ini. 他们说耶稣基督不是通天的唯一道路。 Mereka menganggap bahwa satu-satunya Yesus Juru Selamat itu sangat eksklusif. 他们觉得，如果说耶稣基督是唯一的通天的道路呢，那个太自闭了。 Yang kedua, bagi mereka kebaikan seseorang dapat membawa seseorang itu ke surga. 第二呢，他们的教导就是说，一个人的善行能够把他带到天堂。 Jadi menurut mereka orang ini adalah orang yang sangat baik. 他们说， Masa karena tidak percaya Yesus saja orang ini akan menuju kebinasaan? 那么他们的教训就是说，一个好人，难道因为他不相信耶稣，就不能上天堂吗？ Mungkin kita mengenal satu dua orang yang tidak percaya Tuhan, dia sangat menderita dari muda sampai pada akhir hidupnya. 也许我们认识有一两个人，可能他从年轻到老，生活都是非常的辛苦。 Mungkin kita berpikir dia belum percaya Tuhan dan sampai akhir hidupnya dia tidak percaya Tuhan juga. 可能因为他没有相信耶稣基督，到他临终之前也没有相信耶稣基督。 Masa Tuhan begitu tidak ada kasihnya ketika orang ini meninggal karena tidak percaya Yesus dari muda sampai dia tua, dia miskin, dia menderita. Pada akhirnya kita katakan, wah Tuhan ini jahat kalau tidak memasukkannya ke surga. 从年轻到老，他贫穷又生病，难道就因为不相信耶稣不能够到天堂吗？如果是这样，上帝好像很残忍。 Setidaknya dua ajaran ini yang digaungkan oleh kaum Kristen progresif saat ini. 这两种的思想是这个最近他们常常在大众媒体里面所传的。 Jadi Allah itu adalah kasih, sehingga tidak mungkin Allah membiarkan orang baik itu mati hanya karena ya dia tidak percaya kepada Yesus. 他们说上帝是好的，是良善的，不会因为没有相信耶稣基督就不给他上天堂。 Begitu banyak ajaran ini di media sosial, mungkin kalau ibu-ibu membaca, melihat main YouTube, main TikTok dan lain sebagainya itu bisa muncul di beranda kita. 假如你常常看一些的视频、大众媒体，可能你会也看到这一类的、听到这一类的信息。 Ajaran ini sejatinya bukan ajaran kekristenan, ibu-ibu sekalian. 再说，这不是圣经里面的教导。 Mereka hanya mengatasnamakan ini Kristen progresif. 不过他们是说这个是这个新发展的这个基督徒。 Mereka akan melihat ini kalau dia menggunakan
istilah lain, maka mereka tidak akan populer. 因为假若他们没有用基督教的名词术语，恐怕人不愿意听。 Tapi ketika mereka melabeli itu dengan kata Kristen, 但是当他们假借基督徒， banyak orang akan, wah ternyata benar juga ya. Masa sih gara-gara nggak percaya Yesus saja langsung mati masuk neraka seperti itu. 他们就用基督教借基督教的一些的名词术语来发展他们的思想，叫人家觉得不错呀。没有相信耶稣基督，假如是做好人，也可以上天堂。 Saya membuka satu kalimat tadi di awal sebelum kita membaca Alkitab. Yohanes 14 ayat 6 dan 7 ini saya membuka bahwa kita semua sudah tahu, kita semua sudah sering membaca mendengarkan firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 7 ini. 刚才还没有读这个圣经两节圣经的时候，我已经先声明，就是说这两节的经文我们并不陌生。 Tapi tidak sedikit orang yang terpengaruh oleh ajakan atau ajaran-ajaran yang dikumandangkan oleh Kristen progresif ini. 可是呢，有少数的基督徒就被这个逐渐增长的所谓逐渐增长的这个基督徒的思想所影响。 Sebab itu mari kita perhatikan apa yang Yesus ajarkan tentang iman kekristenan, tentang keselamatan kekal yang akan kita 因 terima. 为这个缘故，我们需要好好的思想耶稣基督在这个14章第6、第7节他所讲的意思到底是什么。 Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. 耶稣说他就是道路、真理、生命。 Tidak seorang pun yang datang ke surga tanpa melalui dia. 没有一个人能够到天父那里，除了靠耶稣基督。 Sebab itu ini satu klaim yang tidak bisa terbantahkan lagi. 这个是一个不能够更改的一个声明。 Namun seringkali kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran di dalam dunia ini. 但是呢，我们呢常常被世界的学说所影响。 Ketika kita berkata bahwa tidak harus melalui Yesus Kristus untuk datang kepada Bapa, dan kalau kebaikan seorang dapat membawa orang tersebut ke surga, berarti kita sedang menyangkal apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan 7. 假如我们说一个好人光凭他的善行就可以来到耶稣的，就可以上天堂。假如我们说耶稣基督不是唯一的道路，那表明我们已经否定了这圣经里面的两句话。 Jadi kita perlu mewaspadai ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. 所以我们必须小心这个许多的这个学说、许多的思想的出现， Kelihatannya enak didengar, 听起来很好听， tapi membawa kepada kematian kekal. 但是把我们引到死亡。 Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. 主耶稣说：“我就是道路、真理、生命。” Nah, sampai di sini, apakah kita setuju pada hal ini? 你相信吗？耶稣基督说：“我就是道路、真理、生命。” Bahwa tidak ada yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui perantara Yesus Kristus. 没有人能够到天父那里去，除非靠着耶稣基督。 Kalau kita percaya akan hal ini, berarti kita pada iman yang sama. 假如我们相信这句话，我们就在同一个信仰里面。 Kalau kita tidak percaya pada hal ini, berarti kita tidak percaya pada iman yang sama. 假如 Ibu-ibu 我 sekalian. 们不以为然，那表明我们不是在同一个信仰里面， Karena ini adalah jantung kekristenan, 因为这就是基督教的心脏， keistimewaan kekristenan. 就是基督教的特殊。 Di luar sana semua keyakinan pasti berdasarkan pahala, berbuat baik, dan lain-lainnya. 在这个信仰之外，其他的信仰就是以人的善行为重点。 Usaha manusia diutamakan untuk dapat membawa orang itu kepada surga. 人就是着重在自己的善行，认为这个善行能够带他到天堂。 Tapi berbeda dengan kekristenan. 可是基督教不是这样说的。 Yesus menyebut dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. 耶稣说：“我就是道路、真理、生命。” Kita perlu sepakat dulu di sini bahwa kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan ini. 我们先以这个为我们信仰的基础去确认它。 Jika tidak, sejatinya ini bukan iman Kristen, ibu-ibu sekalian. 假如这不是基督教的信仰的话， Kita tidak sedang mempercayai Yesus yang ditulis dalam Alkitab. 那我们就不相信圣经里面所讲的耶稣。 Ini khotbah hari ini sungguh harus menjadi satu teguran bagi kita bersama semua di tempat ini, bahwa apakah kita masih melihat
bahwa di luar kekristenan ada keselamatan. 所以今天我们要思想的，我们要确认，在这个耶稣基督以外，是不是有救恩？ Gereja Katolik di dalam buku Gereja Katoliknya itu mengakui ada keselamatan di luar daripada gereja. 在天主教的书里面，他们相信在耶稣基督以外还有救恩。 Sehingga kita itu membuat satu jurang pemisah antara kita dengan mereka. 这就把基督教跟天主教之间呢画了一道的鸿沟。 Jadi jangan bilang kita sama dengan Katolik. 所以你不要以为说基督教跟天主教一样的， Karena mereka mengakui adanya keselamatan di luar daripada pintu gereja atau di luar daripada Kristus. 因为天主教相信在耶稣基督以外还有救恩， Sebab itu kita berbeda, tidak sama. 所以基督教跟天主教是不一样的。 Mengenai keselamatan kekal setelah kematian, Yesus telah memberikan solusi kepada kita. 关于救恩，关于永恒，耶稣基督已经为我们开了一个道路， Melalui dirinya sendiri. 就是借着他自己。 Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus yang berkata demikian. 在耶稣基督以外，没有一个人敢说他就是道路、真理、生 Tidak 命。 seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. 没有借着他，就没有人能够到天父那里去。 Nah, sedikit kita akan belajar mengenai apa itu yang dimaksud dengan jalan, kebenaran, dan hidup. 到底耶稣所说的，他就是道路、真理、生命是什么意思呢？ Yang pertama adalah berbicara tentang jalan. 第一，讲到道路， Yesus adalah jalan, Yesus adalah Allah dan manusia 耶稣是神，也是人， yang mengetahui secara intim pengalaman dan kebutuhan kita sebagai umat manusia. 是我们人所需要的。 Dia dapat diibaratkan sebagai jalan, jembatan, dan transportasi kita kepada Bapa. 他来到世界，成为我们人到神那里去的一个渠道。 Yesus itu bukan sekedar sebagai pahlawan yang sudah mati di atas kayu salib menebus kita, tapi dia bukan sekedar teladan dan juga rambu jalan yang kita patuhi. 耶稣基督不单单是我们的救主， Tapi dia adalah jalan, jembatan, ataupun transportasi bagi kita untuk kita dapat menuju kepada Bapa di surga. 他是一道把我们从这里带到天堂那里去的道路桥梁。 Sebab itu ketika kita meninggal atau dipanggil oleh Tuhan, kita tidak lagi menggunakan cara-cara tradisi seperti memasukkan sesuatu untuk melancarkan seseorang itu ketika di dalam perjalanan. 所以，当一个基督徒死的时候，并不好像其他的信仰所说的需要附带一些什么东西来陪伴他。 Kita tidak perlu apapun yang ada di dalam dunia ini untuk membawa kita kepada surga. 世界上没有一个东西能够陪伴我们到天堂， Karena kita sudah ada Yesus Kristus yang adalah jalan itu untuk menuju ke Bapa. 因为我们有耶稣基督，他就是引导我们到天堂的那个道路。 Sebab itu kita tidak membutuhkan sesuatu apapun yang ada di dalam dunia ini untuk meluruskan, untuk membawa kita kepada Tuhan. 所以世界上没有一件东西，我们也不需要，也没有这个东西或者什么方法能够把我们带到天堂。 Cukup jalan Yesus Kristus ini yang adalah jalan bagi kita. 耶稣基督是唯一的道路，他足够单单依靠他，能够把我们带到天父那里去。 Dan yang kedua bicara tentang kebenaran, 第二，讲到真理， Yesus adalah sumber pengetahuan kita yang mendalam tentang Bapa. 耶稣基督这是一个真理，帮助我们能够明白天父。 Pengajaran dan perintahnya adalah benar. 他的话，他的命令是真的。 Tidak ada kepalsuan ataupun kebohongan dalam hidupnya. 在耶稣的生命里面没有虚假， Dia adalah realitas atau semua yang dijanjikan oleh Allah ada semua terdapat di dalam dirinya Yesus Kristus. 上帝所说的一切都在耶稣基督里面。 Tanggapan kita apa setelah kita sudah tahu Yesus adalah jalan dan kebenaran itu? 我们知道了之后呢，我们的回应又怎么样呢？ Hendaknya kita percaya kepada Dia 我们应该用信心来领受， dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita sekalian. 来实践耶稣基督的教导， Karena Dia adalah kebenaran. 因为他就是真理， Dia yang mampu menuntun kita untuk menuju kepada Bapa, 他能够把我们带到天父那里， sehingga membuat
kita itu tidak ada tempat sedikit pun untuk melakukan satu kebenaran untuk dapat datang kepada Bapa. 我们要到天父那里去，不能够靠其他的方法，不能够靠其他的学说。 Tidak ada satu tempat pun untuk dapat kita selamat. Karena kita tidak pernah bisa konsisten untuk dapat melakukan kebaikan terus menerus agar kita dapat menuju kepada Bapa. 没有一件事，没有一个方法能够把我们带到天父那里。 Adakah seorang di tempat ini yang bisa melakukan konsisten dari lahir sampai saat ini itu selalu melakukan kebaikan tanpa pernah merugikan orang lain, tanpa pernah membuat orang lain marah, tersinggung dan lain-lainnya? 我们中间是不是有一个人，有没有任何的一个人，从他出生一直到他死亡，一直到他死，在整个的生命里面，从来没有叫人家吃亏过，从来没有做错过什么事，有这样的人吗？ Pertanyaan ini sama halnya yang ketika Yesus lontarkan kepada orang-orang yang mengelilingi wanita yang kedapatan berzina. 这件事情呢，就好像有一次有一个犯罪的女人被许多的周围的人所控诉、所敌视。 Nah, dia bertanya sebelum mereka melempar wanita ini, dia bertanya, coba di antara kalian siapa yang tidak pernah berdosa, duluan lempar orang ini. 这个犯罪正在犯奸淫的女人被人家抓到，人家要把她吞掉，但是耶稣说：“你们中间有哪一个人没有犯过罪呢？” Ternyata satu persatu mereka malah pergi dari hadapan wanita itu. 因为没有人没有犯过罪，所以那些围绕这个女人的人呐，就一个一个离开她。 Dan akhirnya tempat itu kosong dan wanita itu tidak pernah dirajam oleh orang-orang sekitar sana. 所以那些原本想要杀死这个犯罪的女人的时候呢，他们都一个一个离开了。 Hal ini juga bisa kita pertanyakan saat ini. Apakah kita sekalian secara konsisten selalu melakukan kebaikan sepanjang hidup kita? 今天呢，我们也可以同样问我们自己：从我们出生到今天，我们真的没有做错过一件事情吗？ Sebab itulah solusi yang diberikan Tuhan kepada kita adalah melalui percaya kepada Yesus. 耶稣基督给我们解决的方法就是信靠他、依靠他， Bukan melalui perbuatan baik. 不是依靠自己的善行。 Saya sering ketika di rumah duka itu, ketika berkhotbah memberikan satu ilustrasi ya, membuat kue. 我用一个比喻，一个人在做糕， Ya, kita membuat adonan kue, kita masukkan semua adonan kue, tepung, gula, telur dan lain sebagainya. 我们把所有的材料都混合之后， Satu persatu kita masukkan telur. 我们把鸡蛋放进去， Namun telur ini yang ke-10 ini busuk. 但是第10个鸡蛋是臭蛋。 Kira-kira mau melanjutkan adonan ini untuk dijadikan kue, satu saja kok yang busuk. 你是不是要把已经混合好了的，再把这个臭蛋放进去呢？只有一粒而已， Untuk dimakan oleh anak cucu kita. 就是给我们的孩子儿孙们吃。 Dari 9, 1 aja kok yang busuk. 9个都是好好的，一个臭蛋。 Saya teringat beberapa waktu lalu barang-barang diakonia yang di dalam itu ternyata ada telur yang busuk. 我们福利部每个月就是买一些的这个日常的这个用品，要给有一些需要的人。但是我发现有一次发现有蛋， Itu baunya luar biasa. 那个蛋臭得不得了， Sangat bau sekali. 很可怕。 Nah begitu, satu saja begitu ya. Satu saja telur masuk ke adonan. Dari 9, 1 aja kok. Kita buang atau kita tetap lanjutkan untuk membuat kue itu bagi anak cucu kita. 其他的都是好的，只有一粒蛋，你愿意放进去吗？ Kita saja orang berdosa tahu gak akan lakukan itu. 我们这些人呢，我们有罪的人，我们都知道放不得那个臭蛋。 Apalagi Allah, tuntutannya adalah kesempurnaan. 我们都不愿意，何况是要求我们完全的神。 Sebab itu percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah jalan kita untuk menuju ke Bapa. 所以呢，我们信靠耶稣基督是唯一带我们到天堂的道路。
tidak ada area abu-abu di dalam kekristenan. 在基督教的信仰里面，没有模糊不清的， Hanya ada satu, percaya Yesus atau menolak Yesus. 就是相信他，或者是不相信他。 Percaya Yesus mendapat hidup kekal, menolak Yesus berarti yang terjadi adalah kematian kekal. 我们相信耶稣基督，我们就得到永恒的生命；我们拒绝他，我们就得不着。 Jadi salah satu pilih, percaya atau menolak. 选择其中之一， Tidak ada kepercayaan yang sebagian, 没有一个 setengah-setengah. 中间路，没有一个中间路线， Percaya setengah-setengah berarti itu sama dengan menolak. 或者是一半相信，一半不相信，这就等于我们拒绝。 Deskripsi tentang dirinya, penggambaran tentang dirinya membatalkan rencana keselamatan alternatif lainnya. 我们就单单描述我们自己，我们就否定其他的。 Mungkin kita akan dikatakan oleh orang, kok sombong sekali orang-orang Kristen ini. 也许有人说你这样好像是自以为意吧？ Yang mengatakan bahwa hanya satu saja jalan keselamatan. 救恩的道路只有一个吗？ Di dunia sosial kita akan melihat bagaimana orang-orang akan mengatakan, wah ini orang Kristen sombong. 也许有些人说基督徒好像很骄傲。 Selalu saja manusia mencari dalil untuk tidak percaya kepada Yesus. 人要拒绝上帝，总是有很多很多的否定的话语。 Keberdosaan manusia membuat manusia itu sendiri tidak dapat menyediakan jalan lain selain daripada Yesus Kristus. 人的罪性就让他不能够到神那里去，除非依靠耶稣基督的救赎。 Keadaan pemberontakan manusia ini seperti kalau saya gambarkan di dalam satu ilustrasi seperti ini. 人的悖逆好像这样， Kita seperti orang yang sedang tenggelam di lautan. 我们好像在大海中沉下去的人， Ada satu kapal orang baik yang ingin menyelamatkan kita. 有一个小船好心要救我们， Orang itu hanya melemparkan satu tali. 他就是把一根绳子抛给我们， Tapi kita yang berada di dalam lautan itu berpikir, kok cuma satu tali? 我们就认为怎么只有抛下一根绳子呢？ Harusnya mungkin ada bahan penyelamat itu, pelampung. 应该有救生圈吧？ Mungkin ada hal yang lain, dia melempar jaket pelampung. 也许还有其他的东西。 Kenapa dia hanya melempar satu tali saja? 怎么那个人只有丢下一根绳子呢？ Nah, ilustrasi singkat ini memberitahukan kepada kita bahwa manusia ini ketika sudah disediakan satu, maunya cari yang lain. 所以这就告诉我们说，人就是这样，已经给你一个救恩的道路，你还要别的。 Kita menganggap diri kita pantas mendapat lebih dari satu cara penolongan pada masa itu. 我们觉得自己配的多放的多各种各样的救法。 Kenapa orang itu tidak turun berenang untuk menyelamatkan saya? Saya kan agak kesulitan untuk mengambil satu tali itu. 我们就说，为什么那个人不要下来呢？游泳把我救上来呢？ Begitu banyak keinginan-keinginan kita. 我们心中就有很多很多的欲望。 Itulah deskripsi, gambaran, ilustrasi buat kita sebagai kita pemberontakan kita terhadap Allah. 这就是悖逆的人的一个描述。 Kita selalu ketika Tuhan memberi satu jalan seperti ini, kita maunya jalan yang lain. 当神给我们一个救法的时候，我们自己想另外的， Kita selalu menyusahkan diri kita sendiri. 我们跟自己过不去， Maunya pakai cara kita sendiri. 要用自己的方法。 Ingat ibu-ibu sekalian di tempat ini, 姊妹们， dengan kita tidak mengakui bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, maka kita sudah menyangkal apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 7 itu. 假如我们也认为在耶稣之外还有别的路，那就表示我们不相信这个第6节、第7节所说的。 Sebab itu melalui firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa yang pertama masuk surga harus melalui Yesus. 所以今天我们所学的第一就是我们要到天父那里去，一定要依靠耶稣的救赎。 Masuk surga tidak dapat bermodalkan kebaikan yang kita bawa ke surga. 我们不能够用我们的善行到天堂，
Ketika kita memahami hal ini bahwa kita jelas mempunyai iman Kristen yang sejati. 这才是一个真正基督徒的信仰。 Ketika kita masih berkata, oh jangan terlalu kaku lah, jadi orang-orang di luar sana gimana, seperti itu. 当我们说哦这样的说法好像是太僵硬， Nah, ketika dipertanyakan demikian, itulah tugas kita sebagai orang percaya. Menginjili. 当人说这个方法太僵硬了、太生硬了，那就是我们应该跟他解释的时候。 Jangan kita membuat satu argumentasi yang pada akhirnya kita mengatakan mereject, kita menolak Alkitab. Tetapi bagaimana kehidupan mereka di luar sana yang belum percaya, yaitu menginjili. 我们需要好好的把福音讲解给他。 Ya, itu tugas kita mengabarkan kabar baik kepada mereka. 这是我们的责任。 Kalau kita terlalu gelisah, terlalu konsen bagaimana hidup orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, 假如我们一直想到外面的人的生活的时候， maka kembali lagi penginjilan. 再次说，我们想到他们的生活，我们要回到救恩。 Karena ini caranya untuk membawa mereka kepada surga. 唯一的道路就是耶稣 Ini 基督， caranya untuk mereka bisa mendengar kisah kasih Tuhan. 让他们能够听见上帝的慈爱。 Percaya tidak percaya itu bukan urusan kita. 他相信不相信，那不是我们的事。 Tuhan memberikan pertumbuhan rohani. Mungkin bukan saat ini orang ini percaya. 也许神让他在下一回，可能是借着别人带他信主。 Semasa dia masih hidup, semuanya masih mungkin terjadi. 当他还一个人还活着的时候，就有机会听福音。 Jika masih bernafas, masih hidup, semuanya mungkin terjadi. 当我们还有气息的时候，什么事都能够发生。 Mari kita mengubah cara pikir kita, bukan berarti ketika kita melihat banyak orang di luar sana tidak percaya, berarti kita menolak klaim Yesus. Tetapi sebetulnya adalah sebaliknya daripada itu, kita harus aktif menginjili mereka. 不要因为很多人走世界的道路，我们就觉得多人的就是对的。 Ketika di 2018 itu ada jemaat dari GKR, dulu saya pernah pelayanan di GKR Gedong itu selama 1 tahun. 2018年我在生命堂服侍过1年， Dia ada 1-2 kali datang ke gereja ini mengikuti Bok Sutulai. 他那个时候在1年里面只有1-2次来 Jadi 教会。 waktu itu Bok Sutulai belum pensiun, saya masih bersama-sama dengan Bok Sutulai. 我那个时候还在生命堂侍奉， Dan pernah juga ketemu Ibu Neti pas khotbah di sana. 我刚刚好也在那里讲道。 Ketika saya waktu itu di sana cuma saya yang bisa bahasa Khe, dan ibu ini cuma bisa bahasa Khe. 那个老伯母她唯一能够讲的就是客家话，刚刚好我也能够讲客话。 Punya satu pergumulan besar ibu ini terhadap suaminya yang menjadi penjaga vihara. 那个伯母的丈夫是在庙里面有工作的， Tidak memungkinkan untuk dia bisa dibaptis. 当然这个她身为太太不可能接受洗礼， Karena suaminya sangat keras sekali 因为她 menentang 的 kekristenan. 她的丈夫很刚硬。 Bersyukur dia sangat enjoy, senang ketika dikatekisasi pakai bahasa Khe. 当她用客家话来听慕道的时候，她很喜乐。 Saya bersyukur ketika saya setiap kali melihat dia, apalagi ketika saat ini dia datang lagi ke gereja, ke GSRI Kartini. 每一次她来的时候呢，我看见她我就很高兴。 Membuat saya sukacita satu hal yang mungkin dulu sederhana, cuma bisa sedikit, dia juga tidak bisa terlalu mudah untuk memahami doktrin atau apapun secara sederhana. Saya meyakinkan dia dan dia yakin bahwa kalau dia mati, kalau dia panggil Tuhan, dia yakin masuk surga. 他可能不会懂得很多，可能因为这个知识不是很多，一个很简单、很朴素的人，可是他深信耶稣基督能够带他到天堂。 Ketika kita melihat seperti itu, kita sangat bersukacita ada yang percaya ketika. 所以当我看见的时候呢，我就很喜乐。 Jadi jangan kita membalikkan sehingga kita menolak Yesus ketika melihat realita banyak yang tidak percaya Yesus.
所以呢，我们不要把这个真理倒转过来。 Tapi tugas kita adalah ketika Yesus naik ke surga, dia memberitahukan pada kita, pergi, muridkanlah. 我们的责任就是向人解释， Itu tugas kita semua. 这是我们的责任。 Bukan tugas hanya hamba Tuhan atau majelis atau aktivis. 不是单单这个传道人或者是知识的责任， Caranya mungkin bisa berbeda-beda. 方法可能不同， Metode tidak satu. 方法很多。 Tuhan bisa kasih hikmat pada para ibu-ibu di tempat ini untuk dapat menginjili. 上帝给我们智慧，能够把福音向人家讲解。 Tidak harus sama caranya. 方法不一定要一样， Tapi bagaimana kita berdoa untuk orang ini supaya Tuhan berikan hikmat supaya kita bisa mendekati orang ini. 但是最重要的，我们怎么样接近那个人，好好的跟他讲解，跟他解释。 Mari ibu-ibu sekalian kita terus berpegang bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup kita. 让我们确认、抓紧这个信息，耶稣基督是到天父那里去唯一的道路， Di luar Kristus binasa. 在基督以外只有灭亡。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， seringkali kami mengabaikan perintah Tuhan untuk menginjili. 很多时候我们忽略了传福音， Seringkali kami malas untuk menginjili. 很多时候我们在传福音的事上不热忱。 Malah kebanyakan kami mungkin kami hanya menyalahkan Engkau. Mengapa Engkau begitu membatasi keselamatan? 很多时候我们会责怪上帝为什么给人有很大的限制， Untuk menutupi kemalasan kami untuk memberitakan Injil kepada orang lain. 以此来遮盖我们的懒惰。 Pada hari ini kami mau belajar Tuhan, 今天我们学习 berpegang teguh pada jalan keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. 我们要坚定我们所信靠的， Sehingga pada akhirnya kami boleh memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang belum percaya. 让我们确信、确认我们所信的，以至于我们也可以跟人分享。 Karena kami tahu bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus. 因为我们知道唯一的道路就是耶稣基督。 Terima kasih Tuhan. 天父，谢谢你， Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. 这是我们的祷告，奉耶稣基督的名字， Amin. Amen。 Ya, 谢谢。我们谢谢林富良传道今天所传讲的信息。Kita berterima kasih kepada Guru Injil Fardik yang sudah membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita kepada Bapa Sorgawi. Jikalau demikian, kalau Yesus adalah satu-satunya jalan, bukankah sudah sepantasnya kita mengikut Dia? Kalau tidak mengikut Tuhan, Yesus, kepada siapakah kita ikut? 今天的信息告诉我们说，耶稣基督就是道路，就是带领我们能够到天父那里去的道路。既然它是唯一的道路，那么我们假如不跟随他，我们还要跟随什么人呢？我要跟随耶稣。Kita angkat puji-pujian. Aku mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau
saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai